Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang Maha memberi rahmat, dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha kuat, yang kekuatannya menakluki segala sesuatu, merundukkan segala sesuatu dan merendahkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mulia, yang kemuliaannya tidak tertahan segala sesuatu. Ya Rabbi, Ya Ilahi, kini aku datang menghadapmu. Setelah semua kecerobohan dan pelanggaran, ku mohon maaf. Aku menyesal dengan hati yang hancur dan luluh. Aku mohon ampun. Aku berserah diri. Aku akui kenistaanku. Tidak kutemui tempat melarikan diri dari dosa-dosa yang telah kulakukan. Tiada tempat berlindung agar aku terlepas dari noda dan beban, melainkan Kau kabulkan permohonan ampunku dan memasukkan daku ke dalam lautan kasih. Bila hati seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal perbuatannya pasti mirip amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang berkenaan mendapat keredaannya. Syurga adalah tempat menerima pengistiharan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di syurga adalah sebaik-baik kehidupan. Kehidupan yang baik bermula dari amal yang baik. Amal perbuatan yang baik bermula dari hati yang baik. Persoalannya sekarang ialah bagaimana hati saya yang tidak baik boleh diubah menjadi baik. Bagaimanakah caranya hati saya yang buruk boleh diubah menjadi baik. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan betul iman seorang hamba sehingga betul hatinya, dan tidak akan betul hatinya sehingga betul percakapannya. Untuk membetulkan hati, kita kena betulkan percakapan kita. Hati yang baik bermula dari percakapan yang baik. Percakapan yang baik menyebabkan hati menjadi baik. Hati yang baik ialah hati yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang buruk ialah hati yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hati yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir ialah orang yang mempunyai hati yang buruk. Untuk seorang yang buruk di sisi Allah SWT, iaitu orang kafir menjadi Islam, orang berkenaan mestilah menyebut kalimah yang baik. Kalimah yang baik adalah perkataan dalam bahasa Melayu. Di dalam bahasa Arab, ianya kalimatun thayyibah, iaitu la ilaha illallah. Untuk kita benar-benar jadi baik, iaitu hati yang terlalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena bercakap dengan percakapan yang paling baik. Apakah percakapan yang paling baik? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku terdiri daripada orang-orang yang berserah diri, yakni orang Islam. Fusilat ayat 33. Percakapan yang paling baik ialah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dakwah. Percakapan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah percakapan semua nabi dan semua rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah kerja semua anbiya alaihi salatu wassalam. Kerja dakwah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ijazahkan kepada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kerja mereka.
kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerja setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi kebaikan umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang mungkar, iaitu buruk dan keji. Dan kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 110. Sebenarnya sebelum nabi-nabi dan rasul-rasul buat kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Agung, Raja segala raja, yang Maha Pencipta, yang memiliki syurga dan neraka, dialah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang buat kerja mengajak manusia kepadanya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat, dan dia sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Yunus ayat 25. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim apatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ketika Tuhanmu menjadikan keturunan Adam daripada tulang punggung mereka, dia mempersaksikan dengan diri mereka sendiri. Allah berfirman, bukankah aku Tuhan kamu? Sahutnya, ya, kami menjadi saksi supaya kamu jangan mengatakan pada hari kiamat, sungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Atau kamu katakan, hanya bapa-bapa kami dahulu mempersekutukan, dan kami keturunan selepas mereka. Adakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang batil? Ketika manusia di alam ruh lagi, Allah Subhanahu wa taala telah berdakwah, menyeru kita semua kepadanya, iaitu dengan bertanya, adakah dia, yakni Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita? Roh kita semuanya menjawab, yang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Sebenarnya kerja menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dakwah ini adalah kerja Allah Subhanahu wa taala sendiri. Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerja yang maha mulia. Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerja kemuliaan. Inilah satu-satunya kerja yang Allah Subhanahu wa taala buat dan manusia pun boleh buat. Selain dari kerja menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukannya bersendirian. Menghidupkan dan mematikan adalah kerja mutlak Allah Subhanahu wa taala. Memberi rezeki adalah kerja Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikongsi dengan mana-mana makhluk. Memberi pendengaran dan penglihatan adalah kerja Allah Subhanahu wa taala yang tiada makhluk boleh memberikan pendengaran dan penglihatan kepada makhluk lain. Menaikkan matahari dari timur ke barat adalah kerja mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk selain daripada manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri kebolehan membuat kerja menyeru manusia kepadanya, walau para malaikat yang suci. Bulan, bintang, segala yang di langit, bukit bukau, laut, segala jenis binatang, segala jenis tumbuhan dan segala yang ada di bumi tidak diberi kebolehan dan kebenaran untuk membuat kerja menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerja yang sangat tinggi, sangat mahal, sangat besar, sangat agung, sangat mulia, kerana ia menyeru manusia mengenali, meyakini, mencintai, mentaati, menyembah, mengabdikan diri kepada yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha mencipta. Tidak ada kerja yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih besar daripada kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir menafsirkan bahawa ta'muruna bil ma'ruf mestilah dimulakan dengan sebesar-besar kebaikan, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu tiada iman. Pencegahan kemungkaran atau tanhauna 'anil munkar pula mestilah dimulakan
dan diutamakan kepada pencegahan dari perkara-perkara yang boleh membatalkan iman atau syirik. Ini kerana semua amalan tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala jika seorang itu syirik. Oleh kerana itu, mana-mana manusia yang membuat kerja ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha mencipta, memberikan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal kepadanya, yang disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Hadiah tersebut ialah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tersimpan di dalam hati orang yang melakukan kerja menyeru manusia kepadanya, kepada yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha mencipta. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi dan semua rasul mempunyai hati yang terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana mereka semua melakukan kerja menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh. Jika seorang itu bercakap dengan percakapan yang paling baik, iaitu menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati orang berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati yang mencintainya. Orang yang mempunyai hati yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala akan mempunyai kekuatan untuk berbuat amal kebaikan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya mendapat keredaannya. Maksud menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah menyeru diri sendiri, semua ahli keluarga, semua jiran tetangga, semua saudara mara, semua sahabat andai, semua penduduk sekampung, semua penduduk sedaerah, semua penduduk senegeri, semua penduduk senegara dan semua penduduk dunia sehingga hari kiamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya orang yang diseru menerima seruan, seterusnya membuat kerja seruan berkenaan kepada orang lain, maka orang berkenaan akan mendapat hati yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diseru kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu mendapat hati yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana jika orang yang diseru itu menolak seruan, yakni seperti Abu Jahal, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan hatinya membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat hati yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintainya. Kesimpulannya ialah bila seorang itu menjalankan kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala ijazahkan kepadanya, iaitu bercakap dengan percakapan yang paling baik, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati orang yang cakap itu akan menjadi hati yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya menjadi kuat, tingkah lakunya berubah menjadi seperti tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat apa sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hati yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan perlakuan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, seseorang itu diredai Allah. Jika umat sekarang ini menjalankan kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala telah amanahkan, iaitu mengajak seluruh manusia untuk kenali Allah Subhanahu Wa Taala, cintai Allah Subhanahu Wa Taala, sembah Allah Subhanahu Wa Taala, taati Allah Subhanahu Wa Taala, abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in buat. Pasti Allah jadikan hati setiap umat yang menjalankan kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa rindukannya, sentiasa rindukan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta terjauh daripada cinta dunia. Dengan adanya suasana rindukan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta terjauh dari cinta dunia, maka umat ini mempunyai kekuatan untuk mewujudkan sistem perniagaan, sistem pendidikan, sistem politik dan bersyariat secara ijtimai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa suasana tersebut, apa-apa usaha untuk mewujudkan sistem-sistem tadi pasti gagal. Subhanallah, alhamdulillah, wa la